tak ada isu, tak ada istilah apa dia tinggal Quran Sunnah. Sebab mazhab ini dia bukan agama. Mazhab ini qamus. Mazhab adalah qamus kepada Quran Sunnah. So bila kita ikut mazhab, kita ikut Quran Sunnah sebab dia menterjemahkan makna Quran dan Sunnah. Orang yang menyatakan dia tak nak ikut mazhab, seolah dia menjadikan mazhab ini seteru kepada Quran Sunnah. Alternatif. So apa nama dia? Kena faham, mazhab bukan alternatif. Mazhab adalah qamus. Bila kita faham mazhab ni adalah qamus, tak ada timbul isu saya ikut Quran Sunnah, saya ikut mazhab. Jadi ini yang apa nama dia penting untuk kita faham apa itu mazhab. Dan saya ada tulisan saya apa itu mazhab dan kenapa kita perlu bermazhab. Kerana dia adalah qamus kepada Quran Sunnah. Walaupun di zaman sahabat tak ada mazhab, tetapi mereka ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Osman, dan kesemua empat mazhab secara datanya adalah fiqh sahabah. Seperti Syafi'i diambil daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hanifah daripada Sayyidina Ali, daripada Ibnu Mas'ud. So sebenarnya soalan-soalan ini adalah soalan andaian, tidak ada wujud di dalam kehidupan mazhab. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, saya tanya dari segi aulawiyat lah. Perlukah kita buat dialog ni 69 round juga. Sebab nak rasa kalau kita buat perbincangan terbuka tu pun dia akan semakin menimbulkan jurang lagi besar. Orang hak salah pun takkan mengaku salah, hak betul pun takkan mengaku kata dia kalah lah kalau kata dia ni pun. Satu. Yang kedua, macam mana yang Salahuddin Al-Ayyubi buat ketika mana dia buka Mesir. Mana ketika tu Mesir adalah Fatimiyun, Syiah. Macam mana dia boleh merawat isu Syiah ni tanpa berlaku setahu tak ada berlaku pertumpahan darah. Tapi mazhab Syiah ni boleh hilang dan boleh jadi Sunni. Macam mana dia buat? Ya, sangat-sangat bagus. Sebab kita tak ajak berdebat. Berdebat ni yang tak bagus, Ustaz. Bila berdialog ni kita bincang je. Macam kita mesyuarat. So kita datang tu bukan untuk menang atau kalah. Jadi dialog bukan di kalangan orang awam. Kita tertutup, bincang di kalangan para mufti dan sebagainya dengan mahabbah. InsyaAllah boleh selesai. Dan teori Salahuddin sangat bagus. Abaqariyah Salahuddin itu menjadikan Syiah dikeluarkan di atas ilmu. Sebab Salahuddin dia hantar ulama-ulama yang besar, khususnya daripada Malikiyah, supaya menerangkan ilmu kepada mereka. Sebab manusia apabila ada ilmu dengan kekuatan yang ada, tanpa ada pertumpahan darah, maka yang ketiga tu taufik daripada Allah lah. Taufik daripada Allah. Azhar daripada Syiah menjadi Sunni. Itu maknanya, itu insya Allah. Itu adalah satu benda yang taufik daripada Allah. Tapi yang penting, Salahuddin Ayyubi mengenal zaman dia. Idrakul waqi'. Macam mana nak melakukan perubahan dengan dia menghantar ulama-ulama Maliki. Sebab sejarah sebelum Syiah masuk, kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Syiah tu semua orang Malikiyah. Sebab itu di Malaysia, secara kajian saya lah, kalau kita nak masuk, kebanyakan Malaysia ni kena masuk dengan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab Ahli Sunnah lah. Sebab kita punya sejarah kita macam tu. Orang kenal Islam macam tu. Bukan masalah kata Syafi'i betul, mazhab ni salah tak. Orang kenal Islam di Malaysia, tariqah dia Syafi'iyah. Kalau kita pergi ke Afrika, Ustaz, kita tak boleh bawa masuk mazhab Syafi'i. Kita kena bawa main tariqah Malikiyah. Kalau kita pergi Pakistan, kita kena bawa pergi tariqah Hanafiyah. So ini yang dipanggil sebagai ilmu ijtimaiyah. So ilmu ijtimaiyah penting di dalam melakukan perubahan. So kalau kita Syafi'i, kita pergi ke Jazair, kita pergi kepada pada Saudi, kita kena ceramah dalam mazhab Hambali, tak boleh kita ceramah dalam mazhab Syafi'i. Orang tak tahu. So di sini kita pentingnya mengenal budaya masyarakat. Budaya masyarakat ini yang menjadikan kita lebih matang. So sebab apa? Mazhab tak pernah bergaduh, yang bergaduh orang. Yang bergaduh orang. So ini satu soalan yang sangat bagus, dan kita harap asatizah boleh ubah cara skill mereka, membawa kepada rahmah, membawa kepada kasih sayang tanpa melabel, dan cari titik pertemuan sedaya upaya. Jangan kita ceramah dalam bentuk hey tak mau dah, itu zaman sudah berlalu. Kita nak ceramah dalam bentuk seperti Allah Ta'ala seru hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu lebih baik daripada kita panggil hey panggil hey orang tu.
Okey. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz nak tanya sikit. Yang pertama, apa beza fi aulawiyat dengan muwazanat ni? Sebab tengok macam dalam muwazanat pun ada aulawiyat dah. Satu. Yang kedua, dalam bab ruyat siniat ni, saya ada baca satu slide tu. Dia tulis solat tu daruriyat. Menghadap kiblat tu adalah hajiat. Jadi kalau tak boleh menghadap kiblat tu maknanya yang penting solat tak menghadap kiblat. Tapi ayat tu betul tak? Sebab menghadap kiblat tu takut kita nak kata tahsin niat. Baik. Wallahualam. Yang pertama, beza dia aulawiyat ni lebih umum daripada muwazanat. Okey, makna dia kadang-kadang muwazanat ini dia hanya dia dibincangkan ketika berlaku pertembungan. Makna dia bila berlaku pertembungan di antara wajib dan mudarat dan sebagainya, kemudian daripada muwazanat inilah dia akan mencetuskan aulawiyat. Jadi dia adalah ilmu yang mana macam masalah dengan maqasid. Dia ada balik kembang. Kalau kita namakan dua-dua ilmu yang sama pun tak ada masalah. Tapi dia macam fakir dan miskin lah. Jadi aulawiyat meletakkan. Kadang-kadang benda itu tidak ada ta'arud. Memang orang dah faham dah letak satu persatu. So muwazanat ni dia hanya fokus kepada kontradik. Semata-mata. Jadi aulawiyat lebih umum lagi lah. Isu tahsinat, kenapa kiblat ni tahsinat? Dia kena ingat dalam tahsinat ni bukan maksud sunat. Tahsinat ni pelengkap. So tahsinat boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Sembahyang aslun daruri lah sebab dia merupakan rukun Islam. Tetapi dalam kerangka framework sembahyang tu menghadap kiblat tu dia tahsinat, dia melengkap. Kerana Allah tidak bertempat. Maksud Allah dia bukan kita menghadap Allah tu depan tu Allah, itu simbolik sahaja. So disebabkan isu kiblat ni isu kesatuan, tauhidul ummah, bukan isu Tuhan. Bukan isu tempat Tuhan. Maka kedudukan dia, masyru'iyahnya didudukan sebagai mukammilat kepada solat. Tapi dia tetap rukun ataupun syarat. Namun syarat ini kategori dia tahsinat. Macam pakai tudung. Tudung wajib tapi kategori dia adalah tahsinat. Sebab kalau dia tak menghadap kiblat pun sembahyang boleh buat. Kalau dia tak pakai tudung pun tetap dia Islam. Nampak tak? Itu dia punya alasan dia. Kalau dia daruriyat, tak sahlah sembahyang. Tak menghadap kiblat bila kita dalam keadaan darurat. Maka kita nak tengok aurat perempuan. Tak boleh kalau dia daruriyat, kita nak tengok aurat perempuan. Tak boleh ketika merawat. Jadi kewajipan dia adalah kewajipan tahsinat. Jelas tak Ustaz? Jelas Ustaz. Jazakallah. Okey, baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Ustaz ada menyentuh sikitlah antara contoh-contoh yang mana dalam kuliah Ustaz tadi tu berkenaan tentang zikir hu. Boleh tak Ustaz bagi sikit pandangan lah disebabkan kerana Ustaz adalah orang yang berfahaman Asy'ariyah berkenaan tentang zikir hu tu. Apa pandangan Ustaz? Dia dari sunnah dia tak ada lah. Tapi dari segi lurah tu wujud. Makna dia benda tu dah dikenali dalam lurah Arabiyah. Istilah ilah ni. So memang orang Arab ni dia ada term-term dia. Dan diamalkan oleh sebahagian para ulama berdasarkan istilah Al-Quran. Tapi kita tak jumpa dalam sunnah, tak jumpa. Cuma dalam Al-Quran dia pun ambil singkatan la ilaha illahu dan sebagainya. Cuma bagaimana kita nak praktik benda tu, ya di Malaysia mungkin jarang dikenali. Sebab tu kita tak amalkan lah. Tapi dari isu perbahasan ulama, kalau kita pergi Mesir, benda tu biasalah. Dia tak ada isu. Jadi isu ni bukan isu pada dalil, isu kepada ijma', tidak ada ijma'. Isunya adalah sesuai tak diamalkan di tempat-tempat kita. Jadi bagi saya tak suka untuk dia menjadikan isu ni isu pertengkaran sebab yang jadi mangsa Tuhan lah. nama dia. So kalau dia tak sesuai di Malaysia jangan amalkan. Ya.
Jadi keputusan para mufti. Kalau siapa nak amalkan, dia amal senyap-senyap lah. Dia amal senyap-senyap. Sebab benda tu memang dibahaskan oleh ulama. Kami dulu di Mesir dah bahas saya kan tak ada isu pada Malaysia. Jadi bila tengok ada isu, saya tak libatkan lah komen-komentar para ulama pun ada komen dan sebagainya. Kemudian dapat debat. Tak kesudah. Sebab benda ni ada dalam kitab perbahasannya telah dibahaskan oleh ulama-ulama besar. Hatta di Al-Azhar mereka mengistinbatkan dia panggil lafzul jalalah ni, lafaz yang kekal. Allah, buang Allah dengan lillah, lillah dengan lahu, buang lahu dengan hu. So dia sesuai dengan waya baqa. Jadi ijtihadat. Ijtihadat yang terbaik adalah kita mengajak kepada benda kita sepakat. Kalau di Malaysia tak terima, kita zikir Allah lah. So tak ada benda yang saya bagi saya taklah besar menang kan. Tapi kalau siapa nak bergaduh dan buat jodoh kan. Lepas tu saya tak ulas. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, okey Ustaz. Okey dah. Satu lagi Ustaz. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih. Okay, Satu lagi Ustaz, berkenaan dengan sifat 20 ni. Maknanya hari ni banyak yang kata sifat 20 ni bid'ah. Tak boleh nak mengaji ilmu sifat 20 ni bid'ah pasal tak ada zaman Rasulullah. Banyaklah banyak benda. Hak yang bercanggah tu banyak bid'ah. Jadi orang kampung hak ni yang masalah ni. Yang jadi masalahnya pasal depa hukum kata bid'ah. Bid'ah ni maknanya depa tak cerita sesat. Kata sesat ke tak? Ini maknanya yang banyak dok beramalnya sifat 20 ni, banyak kata Kedah ni seluruh Malaysia ni banyak yang dok beramal tu. Lepas tu mari hukum kata bid'ah ni jadi orang jadi masalah guna bila sesat. Dia macam ni cerita dia. Perbahasan bid'ah ini dia ada zaman dia. Zaman yang dipanggil marhalah umum. Setiap kita ni dia ada zaman. Hatta ilmu fiqh pun bid'ah juga zaman dulu. Orang hanya ambil kepada madrasah ahli hadis. Orang tak terima madrasah ahli ra'yi. Tapi bila zaman berubah, orang dah dapat tengok keberkesanan dia, orang masukkan ilmu madrasah ra'yi. Kalau kita baca pada awal-awal mula-mula perkembangan ahli ra'yi, subhanallah, ulama ra'yiyakum wa ahla ra'yi, banyak nas begitu. Tapi itu dah perkembangan. Jadi bila perkembangan itu kita tengok Imam Syafi'i celah ilmu kalam itu pada permulaan ilmu kalam yang ada syubhat Yunaniyah. Ilmu dia macam tu. Semua orang akan tolak dulu. Macam ilmu kimia. Ilmu kimia, Ibn Taymiyah mengharamkan belajar ilmu kimia sebab dia kata ilmu sihir. Tapi itu perkembangan zaman dulu sebab orang tak nampak ilmu kimia tu macam mana. Tapi kimia sekarang ni ilmu yang panjang, ilmu yang sangat penting dalam dunia kita. Tak belajar ilmu kimia, banyak benda tak boleh buat. So ilmu mantik Imam Nawawi haramkan. Jadi itu dipanggil marhalah umum. Memang ulama ada orang nampak tak jelas lagi. Hatta ilmu falak pun dulu depa tak jadi isu. Jadi bila zaman dah berzaman sampai peringkat 500 tahun hijrah kita dapat dah bersihkan ilmu kalam daripada segala bentuk Yunaniyah dan sebagainya, maka ilmu itu telah menjadi ilmu yang dipelajari oleh madrasah. Maka tak timbul isu bid'ah sebenarnya. Makna dia hak yang bawa bid'ah ni isu kita bergaduh zaman 200 hijrah, 300 hijrah. Okey. Jadi kalau kita tengok permulaan ilmu hadis pun para sahabat dilarang tulis. Bukan pasal haram tapi tak sesuai lagi tulis masa tu. Kemudian berkembang. Penulisan berkembang jadi subhanallah luar biasa. Sampai hadis maudhu' pun orang tulis. Begitulah ilmu-ilmu. Ilmu ni sayang. Kalau kita haramkan, sayanglah. Cuma cara kita tu nak ajak orang ramai. Sesuai tak sesuai. Jadi ilmu kalam ni dipelajari oleh tokoh-tokoh ilmuwan, pelajar-pelajar. Untuk dia orang awam, kita ajak akidah salaf seperti mana yang disusun oleh Imam Ghazali. Dia ada Iljamul Awam dalam akidah salaf. Akidah salaf maksudnya kita tak bahas panjang sangatlah. Kalau nak bahas pun cara qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi dia ilmu yang bagus, ilmu kalam. Bila kita bertemu dengan barat dan sebagainya, semua orang akan baca kitab Imam Ghazali. Jadi yang penting adalah menyusun ilmu itu mengikut marhalah. Zaman kita kata ilmu ni haram, mantik haram je tak sesuai dah sebab ilmu itu telah dibukukan di barat, pembelajar sebagai teologi dan sebagainya. Sebab itu kita manfaatkan semua ilmu yang kita ada. Ini dipanggil taulidul ma'arif. Cuma untuk orang awam jangan kita sibukkan sangatlah bincang mutasyabihat,
banyakkan mereka dengan zikrullah, tasawuf. Itu lebih baik. Jelas Jadi kalau kita bawa sinergi ilmu macam ni, ilmu ni cantik, halwa. Halwa. Okey. Dia apa nama ni yang kita mengajak tu, kita kata dah banyak tahun dah. Dia ada juga darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Kalau darjah 4, darjah 5 tu kita nak cerita darjah 1 ni maknanya cemih dia apa kata. Maknanya dia naik-naik. Mana ilmu ni bila naik macam Ustaz cerita ni. Benda yang bersangatan payah. Kami pun tak biasa mengaji, tak tahu lagi. Jadi maknanya bila benar payah tu memang tekanan tu kuat sikitlah. Jadi macam ilmu sifat 20 ni pun kalau kita sampai darjah 5, darjah 6 pun cerita hak tu ya juga. Jadi maknanya tak meluah. Jadi mana terpaksa kita kena cerita juga sikit sebanyak hak yang mendalami dalam ilmu kalam ni. Tu ya. Jadi makna katanya yang boleh terima, yang tak boleh terima tu panjang masa. Dia macam Ibnu Athas Sakandari kata apa? Manusia ni berbeza. Ada yang dia boleh minat ilmu kalam, ada yang tak minat. Yang penting dia beriman Allah Ta'ala Esa. So Ustaz ajak orang yang minat je ilmu kalam. Yang tak minat dia biar dia lah. So sebenarnya kita perlu kepada manhajiah. Manhajiah ni maksud dia penyusunan gaya fikir, gaya ilmu yang dia sinergi kita semua. So kalau kita kata ilmu ni haram, oh gila sebab ini khazanah umat Islam. Makna tamadun Islam telah membina dengan buku beribu-ribu buah buku. Kemudian kita haramkan satu benda yang oh gila. Cuma nak cara mengajak tu ya yang orang perbahas. Boleh tak boleh untuk orang ni. Itu yang Imam Ghazali bahas. Ada orang yang tak sesuai, ada yang sesuai. So tetapi secara amnya ilmu ni ilmu yang halwa. Jamil jiddah. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk belajar ilmu kalam, ilmu hadis dan sebagainya. Kita dapati masya-Allah sebagian besar ulama kalam adalah ulama hadis. So seperti Tajuddin Subki, dia adalah pakar hadis, pakar ilmu kalam. So ada ulama yang mengkritik tu zaman bergaduh. Zaman bergaduh. Dia macam dia cerita orang politik. Dulu bergaduh lah boleh baik. Masa bergaduh tu biasalah. Ya. Akidah ni simple. Kata Syekh Al-Qaradari, akidah ni pelajaran yang sangat simple. Sebab kalau susah, tak ada mukjizat lah. Kenapa orang terima akidah Islam ni simple sebagai akidah yang betul? Sebab dia simple. Tak payah mana. Yang payah ni akademik. Kena beza di antara akidah Islam dengan pengajian ilmu akidah. Orang tak belajar, orang buta huruf pun boleh kenal Tuhan. Ya, macam kita kenal mak ayah kita. Tak ada susah apa. So kena bezakan di antara akidah Islam yang begitu simple dengan ilmu akidah yang ada academician. Saya bagi cadangan lah. Kita bagi gambaran. Dia bukan Asy'ari, Maturidi, bukan Salafi. Dia tak tahu akidah sifat 20. Kemudian sifat maknawiyah dia tak tahu. Ma'ani dia tak tahu. Akidah tauhid asma wa sifat pun dia tak tahu. Agak-agak dia ada harapan masuk syurga tak? Dia tahu qul huwallahu ahad dah. Ada? Ada harapan? Ada harapan? Cukup sangat tu. Itulah kata Imam Ghazali. Aqidatul awam. Tapi usaha kita tu nak kenal lebih lah. Tak, yang tu kalau ada syubhat. Kalau tak ada syubhat. Tapi hari ini banyak benar-benar syubhat tu banyak Ustaz. Benar yang kita kata syubhat. Tapi ada orang sepanjang hidup dia yakin sangat dengan Allah. Tak ada apa. Dia tak belajar apa. Dia buta huruf. Kalau hak yakin tu tak apa. Kalau tak yakin, mutabat zon tak pakai juga bab akidah. Ya Allah. Sebab tu kita kata, makna dia, siapa yang ada masalah, dia belajar lah. Kalau dia tu Masya Allah, Tabarakallah. Dia hidup dengan tasawuf dia, zikrullah je. Dia tak ada apa-apa isu. Apa dah. Masalahnya gini, bila tanya Tuhan tak ada, tak tahu. Sebenarnya kita tak boleh tanya macam tu. Kenal Allah ni dengan fitrah. Macam kita kenal mak ayah kita. Sebab itu ahli tasawuf seperti Ibnu Athas Sakandari mengenal Allah ni mengikut kepada akal seseorang. So kita tidak boleh suuzon macam tu sebab kita jangan bawa zaman Yunani itu kepada zaman kita. Zaman kita alhamdulillah ada yang orang yang ragu. Tapi masih banyak orang yang hanya cukup dengan seperti yang kata ni bukan saya, ulama Asy'ariyah. Cukup dengan akidah qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang merangkumi sifat 20 dalam qul huwallahu ahad. Tapi tak perlu dah kita cerita sifat 20. Yang tu kita belajarlah ustaz. Belajar ada memang seronok kita belajar kitab Mawaqif, Syarhul Maqasid, Jarah Tauhid. Memang sangat bagus untuk kita, tetapi untuk sebab dia term akademik. Dengan Tuhan ni tak ada istilah term akademik. So ada orang yang perlu belajar macam kita. Ada orang yang Allah Taala ni lebih jelas daripada cahaya matahari. Sangat mudah untuk kenal Tuhan. Jelas tak? Yang inilah yang guru anda pesan, iaitu Syekh Allamah Kabir Al-Mukalam Hasan Syafi'i. Dia adalah yang disebut sebagai Ghazali abad ni. Untuk orang awam macam saya sebut ni, saya tak cakap berdasarkan daripada saya, tapi kita ambil daripada masyayikh kita, iaitu ulama Azhar yang sangat hebat. Dia adalah pakar ilmu kalam yang terbesar di dunia. Jelas Ustaz? Banyak tangga lah, banyak tangga. Betul. Allah Ta'ala ni kita nak kenal dia sebanyak pernafasan Ustaz. Tapi yang nak mengaji betul tu, kita buat cara nak mengaji betul. Betul. Yang penting jangan membida'ahkan ilmu kalam. Itu kita pegang. Okey. Lah ni kita bincang siapa yang nak belajar. Tu je. So kita minta daripada sahabat-sahabat kita jangan timbulkan isu ilmu kalam ni bid'ah, ilmu tasawuf ni bid'ah. Tak manfaat apa-apa sebab buku dah bertebaran berpuluh ribu buah buku. Kalau kita baca statement-statement ulama dulu, ilmu ni ilmu Quran ya. Tapi statement tu sesuai di zaman dulu. Ilmu adalah ilmu Quran. Takkan kita tak belajar ilmu matematik. Nampak? So, ini yang dipanggil marahil. Marahil ni maksud dia ada time dia. Macam falsafah. Dulu orang kerja falsafah. Tapi saya orang yang belajar falsafah, saya dapati rugi orang tak belajar falsafah. Tapi bukan semua orang perlu. Orang yang belajar syariah lah perlu belajar falsafah. Ya. Jadi kalau kita dapat sinergikan ilmu ni, alhamdulillah. Semua kita dapat berkawan dan kita hormat di antara ulama-ulama kita. Jelas Imam Ghazali di samping dia banyak menulis berkenaan dengan ilmu kalam sifat 20, dia juga membincangkan ada satu kitab berkenaan dengan Asmaul Husna, 99 sifat. Betul. Yang boleh dilengkapkan dengan ilmu sifat 20, yang mana itu lebih mudah untuk difahami untuk orang-orang awam lah. Boleh betul, kita Ustaz, dia ada buku Al-Asma' Al-Husna. Subhanallah. Sangat bagus buku tu. Alhamdulillah kalau kita pegang cara macam ni, kita rasa semua orang betul, kita selamat. Kita minta simpang daripada Allah, kita rasa kita seorang betul. Itu yang kita minta simpang. InsyaAllah. Kita berehat dulu tapi saya rasa bila baca buku ni lain sikit lah. Semua hangat. Okay. Lepas ni kita cari buku yang lembut. Bagi saya Ustaz, biasalah mengenal Tuhan yang cara gaib paling senang sifat 20. Lain tak ada. Kalau tak kata 20, 19. Kata 19, satu. Itu yang qul huwallahu ahad tu. Inilah cara nak mengenal Quran, mengenal Allah. Cara gaib yang mudah. Kalau orang tu kata bid'ah, itu orang tu tak belajar lagi. Tak belajar lagi. Pandangan kita masukkan dalam minit. Okey. InsyaAllah. Terima kasih semua. Yang penting kita semua husnuzan, itu di antara amal ibadat yang orang lupa. Husnuzan amal yang lebih besar pahala yang daripada sembahyang tahajud. Kerana kita telah membebaskan diri daripada mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mentafsirkan orang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.